Saya telah pun mengambil kesempatan untuk menerangkan kepada rakan-rakan ahli Dewan di Dewan Yang Mulia pada petang ini berkenaan dengan isu yang hangat dibahaskan dalam 2-3 minggu berkenaan dengan isu LTAT, Bauxite dan juga Bauxite Plantation, khususnya berkenaan dengan Strategic Collaboration Agreement ataupun perjanjian strategik dengan KLK untuk mengurus ladang-ladang dalam Bauxite Plantation. Bauxite Plantation ni dia mempunyai masalah di mana kita memerlukan pengurusan yang terbaik untuk mengurus ladang dan ladang-ladang kita mempunyai masalah pokok yang dah tua melebihi hampir 50% pokok-pokok yang telah pun berusia lebih 20 tahun dan dia punya yield cuma 13.3 tan per hektar, di mana kalau dalam industri dia patutnya 20 tan. Jadi ini juga akan menurunkan kadar revenue kita secara keseluruhannya. Apa yang kita lakukan ialah kita nak supaya LTAT ini dia tampil sebagai dana persaraan, bukannya dana pelaburan. Ya. We want to migrate from LTAT from investment fund to retirement fund. Sebab dia dua perkara yang berbeza. Investment fund dengan retirement fund itu lain. Investment fund dia akan dia memegang harta-harta strategik untuk pelaburan dia. Tetapi kita bukannya badan pelaburan, kita adalah badan yang mengurus dana persaraan anggota kita. Jadi kita kena berhati-hati dalam kita mengurus dana persaraan ini supaya kita dapat menjamin pencarum-pencarum, iaitu anggota tentera kita yang serving, ya, yang masih lagi berkhidmat, mendapat pulangan daripada caruman mereka. Dan kita telah pun buat satu, orang kata, satu dasar, iaitu akan memberikan dividen lebih baik daripada dividen pasaran, iaitu fixed deposit rate. Kalau boleh kita bayar 1% lebih tinggi daripada kadar faedah yang ditawarkan oleh pihak bank-bank komersial. Ini kita punya asas dan kita telah dapat lakukan pada tahun 2022, akhir tahun lepas, ya, di mana kita telah pun dapat membayar dividen sebanyak 5% kepada pencarum-pencarum. Tadi disebut dalam Dewan mengatakan bahawa ini juga akan dapat faedah kepada pesara ataupun veteran. LTAT dah tak ada apa kena-mengena dengan veteran lagi dah. Sebab anggota yang bersara dia akan mengeluarkan semua dia punya caruman daripada tabung LTAT. Ya? Dia akan keluarkan, maka kita cuma mengurus dana caruman daripada anggota serving ataupun personel kita. Jadi ini kita nak keluar daripada terperangkap daripada keadaan di mana sekarang ini melebihi 50% pelaburan LTAT diletakkan dalam satu basket, iaitu dalam Bauxite. So ini tak baik kerana ia akan mengurangkan kita punya kadar kecairan harta kita, liquid asset kita, ya, akan berkurangan. Sekarang ni tak sampai 20%. Apa yang kita nak buat ialah supaya kita memegang aset yang liquid asset kita melebihi 60%, dan ianya adalah bentuk bond, dalam bentuk bank simpanan dan juga tunai yang lain-lain lah, ya, pasaran saham dan lain. Jadi ini kita nak lakukan, dan di mana kita juga nak pastikan kita punya kadar solvency kita, kadar solvency kita iaitu melebihi 100%. Jadi apabila ada apa-apa withdrawal, misalnya ramai orang nak withdraw sekaligus, kita mesti mempunyai kecairan yang tinggi, tunai yang tinggi, ya. Jadi kita nak we want to be like that. We want to migrate from investment fund to a retirement fund. Jadi ini kita pasti lakukan. Dalam masa yang sama, tidak ada keperluan untuk kita memegang di dalam public quoted company melebihi 50% sampai 60-70%. What for? Kita nak pegang supaya kita ada controlling stake dalam syarikat, ya. Kalau 35% tu become controlling stake, by all means kita akan buat, ya. Ya. Sebanyak kadang-kadang ada syarikat, dulu saya di dalam my corporate world dulu, syarikat kita cuma megang 20%, but we are the controlling stake.
Yang lain-lain tu we spread it out. Dan juga dia dipegang oleh apa orang kata macam fund managers ataupun sebagai investment fund macam EPF, macam amanah saham dan yang lain-lain. Jadi dia ni tak aktif, dia cuma melabur saja dan dia memerlukan pulangan dividen yang tinggi daripada syarikat. Jadi kita mengurus dan kita kontrol syarikat melalui 20% pegangan saja. Tak perlu kita pegang sampai 69%, 70 lebih peratus. What is the point? Might as well kita dilute our pemegangan saham and we cash out. Ya. Dan kita unlock the value, ya. Yang kita ada supaya kita dapat kecairan. Yang pentingnya ialah kita nak pulangkan semula investment 3.3 billion ringgit LTAT yang terpendam dengan Boston. So this is kita punya hasrat. We want to return this 3.3 billion by virtue of holding more than 50% of LTAT investment in Boston. So kita nak kurangkan dan kita nak pulangkan semula. Dalam masa yang sama, kita nak beroperasi strategic partnership dengan syarikat yang mempunyai track record yang baik mengurus estate, ya, seperti KLK. Furthermore, kita punya pembinaan ini diuruskan oleh orang kata advisor, independent advisors daripada apa? RHB Investment Bank, ya. Jadi mereka yang uruskan dan mereka yang membuat pemilihan dan mereka yang memutuskan kepada membuat recommendation kepada lembaga pengarah. Lembaga pengarah di LTAT tak ada ahli politik. Jangan kita terjun. Tak ada ahli politik. Sebelum sampai ke lembaga pengarah, LTAT ada panel investment dia ataupun investment panel dia yang diwakili oleh pihak daripada MOF, daripada macam-macam lah, ya. AG ada? AG tak ada. Daripada MOF saja, ya. Dan professional backgrounds. They are all professional, ya. Yang menjadi ahli panel pelaburan LTAT, they have to go through. This is the very, very stringent punya tapisan, punya penilaian. Then only we go to sampai ke board. Jadi, melihat kepada itu, tadi tanya mengapa tak bagi kepada pembeda yang rendah. I think that is not good corporate governance. Itu bukan praktis yang baik kepada syarikat korporat. Membagi kepada orang yang lebih rendah, padahal kita mendapat tawaran yang lebih tinggi. How are you going to defend your decision then? Yeah? Kalau ada orang tanya nanti, mengapa tak bagi orang yang membeda RM1.55, you bagi kepada orang RM1.20? So it is worse. Then how can I answer? How can I put my face dalam dewan itu nanti untuk menjawab jika perkara itu berlaku? Ya? Ini kadang-kadang susah orang yang tak faham. Dia dimensi yang lain, saya di dimensi yang lain. See? That's why saya katakan tadi, jangan campur adukkan. A corporate punya decision, there's a good corporate decision. And we are advised by independent advisor, RHB Investment Bank. See? And this is the best for LTAT and Boston. Tetapi ada consideration itu pulang lah, kan? Kerana ada dalam Malaysia ni banyaknya ada consideration yang perlu dipertimbangkan. That also we have to take into consideration. But even though we have terminated voluntarily, both side agreed not to proceed. But LTAT have to continue for the sake of good order, to protect the interests of minority shareholders and to protect ourselves from being, maybe there will be a court action against us because we don't proceed and we terminated the SEA. So we proceed with that, and also we want to take control, wholly owned, then we take it private. Once we take it private, later on we're going to restructure this group. As I mentioned just now in the Dewan, we're going to parcel it out. Some of the kita punya estate is very valuable and we can unlock the value. Estate yang berada di Bagan, kan, yang dikelilingi oleh kawasan perindustrian, and yet we are there sebagai plantation punya estate. It's not good. Why not we just convert it to industrial punya lot, and we can parcel it out, we can unlock the value. Automatically the value will be 5-6 kali ganda. Yeah? This is what we're going to do. We're going to unlock the value, we're going to realize the value, and kita akan dapat semula. Sebab banyak orang kata tadi bail out. It is not a bail out. The government didn't give us cash. Dia kata membazir duit rakyat. We don't take cash from government because we need to proceed ataupun continue with GO, and also for this immediate requirement for our Boston, for this kita punya sukuk redemption end of the year.
So government guaranteed is good. We need government guarantee because our borrowing will be a lot cheaper as compared to ordinary ataupun normal business loan by LTAT. Ya. Ini dapat membantu kita lah ya. Dan kita akan pastikan supaya kita buat penstrukturan semula untuk kita membayar kita punya orang kata pinjaman dengan bank, sebab kita tak mahu nanti LTAT terbeban dengan pinjaman bank dan akhirnya nanti akan menyusahkan kita semula. Okay? Dan this is not bailout. Bailout is only meant for a company is already insolvent. LTAT is very strong. LTAT have a lot of money, but just because we want to expedite the process, yeah, from the commercial bank with the government guarantee, and furthermore with the government guarantee, as I mentioned just now, it command a less ataupun less a cheaper interest rate, you know. Okay? Ada apa-apa lah? LCS tak ada. Ini bukan nak bentuk kerana LCS. LCS is already dipindahkan kepada MOF. This is not because kita buat ni kerana kita nak, kerana terpaksa kerana masalah LCS ke tidak. LCS dah bagi kepada MOF dah. Ya? Kita dah jumpa itu. September tempoh hari dah. MOF have taken over under special purpose vehicle. I don't know what's the name company. Ya? Di bawah MOF, dan it is theirs already. It is off our radar, but we still manage it. TLDM still going to manage it, ya, memastikan supaya perjalanan berlaku. Tadi ada mengatakan bahawa dalam laporan mengatakan bahawa kita tidak mengambil pandangan minta nasihat daripada AG Chambers. That is wrong. Ya, that is totally wrong, because di dalam proses-proses tu negotiation dan juga semua AG punya rep ada, ya, dan juga nasihat-nasihat AG telah pun kita guna pakai. Boleh jadi agaknya AG nakkan supaya sebelum kita sign MA ataupun SA6 Settlement Agreement number 6 tu, we must get a letter black and white from AG. I think that is an overlook on our part, but rest assured that kita tidak orang kata meninggalkan AG kerana apa saja komen-komen, dan AG is bersama dengan kita. It's okay, no problem, no issue, ya. Yeah. Yeah. About the KLK deal itself, Yeah. I think when the first time the news reports came out in Parliament, and MPs were saying that there was an issue of the Buripu tribe with the sale if KLK takes control of the state plantations. Can you rule out if those considerations was not why the deal collapsed eventually? There's a various reason why, yeah, because kita itu lagi based on kita punya apa, on companies basis, yeah? And we choose the best, yeah? Tetapi kerana disebabkan oleh beberapa consideration yang lain, yeah? Kita banyak juga yang dalam dewan macam nak guntuh shilling, yeah? Jadi we don't want the shilling to collapse, so we make sure the parliament building is still intact, so kita ambil route yang lain. But eventually we're going to do a structuring on kita punya Boston ini, Pulau State Plantation, ya, supaya yang saya katakan tadi, we can parcel it out and we carve it out those yang ada, then we unlock the value, and we have to sell. If we unlock, we have to parcel it out. So kalau kita buat industri, so we have to sell lots. We have to sell. Seperti kata Titi Wangsa tadi, Datuk Joregani, as kita sebagai dana besaran, we want to get the highest return for our pencarum. If kita boleh dapat untung banyak, why not? We sell high, we buy low. See? When we buy low. Next time when we have cash, tabung haji pula, LTAT, akan ada banyak apa orang kata fund, very liquid. And maybe during time is not get good now, we can just buy. We can pick from the market all the good ataupun good property, good address. Now is selling below market price, see? So we can pick up from there, see? So kita orang kata we do hoping, kita hope, we buy and then we sell, we buy and sell, and the day kita the money that is good for kita punya pencarum, ya, itu yang penting supaya kita dapat memaksimalkan faedah kepada pencarum kita. Alright. Terima kasih, ya. 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 3.0.
1 tahun. 13 dan juga ada jugalah pusat latihan polis yang available untuk kita guna pakai. But kem-kem wataniah yang sedia ada sahaja yang kita telah kenal pasti ada 13. Ya, 13 kem askar wataniah yang penggunaannya jangan-jangan berlaku lah. Wataniah ni kadang-kadang dia buat dia punya latihan 3-4 bulan sekali. Kebanyakan mereka ni sukarela kan. So bila dia ada cuti tahunan dia ataupun 1 tahun 2 kali kemah pertahunan dia. So kita boleh memaksimalkan kemah atau kem-kem wataniah ni daripada kita terpaksa menyewa berpuluh-puluh juta, beratus juta. Sewaan premis saja 1 tahun semasa PAKN dulu hampir 250 juta. Ya, 1 tahun. How much we can save? Ya. So kita akan pendekkan juga masa daripada 3 bulan kepada 45 hari. Tetapi ini masih lagi dalam kita peringkat jawatan kuasa. Kita belum bentangkan lagi di Majlis Keselamatan Negara. Once Majlis Keselamatan Negara memberikan pandangan dan we take into consideration whatever pandangan-pandangan mereka, kita akan dapatkan cabinet approval. Saya jangka pertengahan tahun depan kita akan dapat keputusan kabinet untuk kita meneruskan PLKN nombor 3. PLKN 3.0 is a must. Ya, sebab kita dulu dia ambil itu dan terbiar. Sekarang ni kita nak buat di peringkat sekolah. Selepas sekolah, setelah SPM, mana-mana yang tak lanjutkan pelajaran ke APTA ataupun APTS, mereka ini kita ambil untuk dilatih. Dilatih di camp-camp kita untuk membina jati diri to prepare themselves that we have a quality, discipline and anak muda yang mempunyai jati diri to us for the market to absorb them. Dan kalau dia nak masuk terus ke tentera pun boleh. Dia nak masuk ke apa? Because every year we need 5,000 replacement. Every year without fail. We need 5,000 orang rekrut untuk replacement kita. Sebab dia 5,000 berhenti, retire, 5,000 masuk. Jadi kita dah ada market is there. And then kita, polis pun begitu, pertahanan awam pun perlu, bomber pun perlu, sukarela perlu. Dan badan-badan sukarela memerlukan ini, dan negara kita perlukan anak muda yang berdisiplin, anak muda yang mempunyai jati diri. Dan di situ saya katakan tadi 45 hari ini 90% of dia punya modul will be based on tentera. Ya, banner kekuatan minda, banner disiplin dan banner physical, kekuatan physical. 10% will be on kenegaraan. Kita harap di sekolah mereka dapat dah banner banyak kewarganegaraan peringkat sekolah. Di peringkat PLKN ini membina jati diri dan disiplin. Dan di peringkat universiti pula mereka ada rotu, mereka ada pelapis, macam-macam badan disiplin ada untuk disambut. Ya. Jadi dia akan ada continuity. Fasa 1 di sekolah, fasa 2 di peringkat PLKN, fasa 3 agensi-agensi yang boleh menyerap mereka untuk mengambil mereka secara tahunan, insyaAllah. Subject to, I said just now, kita nak kena bentang kepada MKN, Majlis Keselamatan Negara, National Security Council. Lepas tu kita nak bawa ke kabinet. Once kabinet approve, saya jangka masa dia, the time schedule, I think kita nak jangkakan dalam masa pertengahan tahun depan kita akan tahu ya ataupun tidak, kerana akan ada banyak komen-komen daripada MKN, komen daripada MJM dan juga this does not involve only Kementerian Pertahanan. Dia akan bersangkut dengan Menteri Pelajaran untuk sekolah, lepas besok Kementerian Pendidikan Tinggi di universiti dan juga kementerian KDN dan yang lain. Premis dia kita boleh pakai seperti polis dan yang lain-lain. Ya. Pusat latihan banyak. Pusat latihan migration besar, pusat latihan bomber besar, pusat latihan custom besar. Why must we spend money to pay for operators, kan? I have nothing against the operators, but why must we waste a lot of money? Kerana kita dah ada kita punya kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh agensi-agensi kerajaan yang sedia ada, tetapi kegunaannya tidak sampai ke tahap maksimal.